kami atas nama PAS, sebab duk tanya lama macam mana pendirian PAS berkait dengan isu barangkali paling hot pada waktu ini, berkait dengan ucapan saudara Haji Mat Sabu yang saya rasa dikali oleh semua akhbar baru-baru ini. Dan hari ini dah masuk hari keberapa, saudara boleh bilang lah. Jadi apa yang kami nak sebut hari ini, saya rasa semua kenalkan sama Haji Mat Sabu sendiri, Yang Berhormat Saudara Salahuddin, Bahagia Datuk Tuan Ibrahim dan Yang Berhormat Dr. Zul. Kami telah meneliti di samping apa yang diberitahu oleh Saudara Haji Mat Sabu dalam ucapan beliau, kami meneliti transkrip ucapan Saudara Haji Mat Sabu yang diucapkan di Tasik Gelugor baru-baru ini. Dan gist, kalau saya nak sebutkan sentral kepada apa ucapan itu, ialah mengenai perlunya sejarah kemerdekaan negara ini di-revisit. Artinya perlu satu penulisan semula tentang sejarah kemerdekaan negara, kerana apa yang wujud hari ini tidak menggambarkan satu historical honesty and justice, suatu yang adil dan bertanggungjawab secara jujurnya tentang apa yang berlaku dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negara kita Malaysia. Pertama yang kita nak sebut, bahawa perjuangan kemerdekaan ini tidak bermula daripada penubuhan UMNO. Perjuangan kemerdekaan menentang British dah bermula lama, sejak daripada Datuk Maharaja Lela Perak, Tok Gajah, Tok Bahman dan seluruhnya di negeri Pahang, Dul Said Negeri Sembilan Melaka, Tok Jangguk Kelantan, Datuk Abdi Abdul Rahman Limbung di Terengganu, dan banyak lagi yang lain-lain. Itu perjuangan sudah bermula di situ, menentang penjajahan Inggeris. Sejak itu dan seterusnya, saya ringkaskan, sehingga kita menghadapi Perang Dunia yang Kedua. Dan selepas daripada Perang Dunia yang Kedua, atas nama partai politik yang mula-mula memperjuangkan kemerdekaan negara menentang British, ialah Parti Kebangsaan Melayu Melaya yang dipimpin oleh Dr. Mahathir dan rakan-rakannya, Ibrahim Yaakob, Ahmad Bustama, Pak Sako iaitu Isa Haji Muhammad dan yang lain-lain. Ini pemimpin-pemimpin yang seluruhnya dipenjarakan oleh British menghadapi tekanan-tekanan yang seperti itu. Itu tahun 45. UMNO baru ditubuhkan tahun 46. Dan saya tak nak cerita tentang sejarah itu, tetapi kita akui bahawa semua mereka ini, Dr. Burhanuddin, Ibrahim Yaakob, Pak Sako, Ahmad Bustama, Dato' On, Tengku Abdul Rahman, kita tak nafikan mereka mempunyai sumbangan ke arah kemerdekaan negara. Cuma ada dua cara kaedah perjuangan pada waktu itu. Satu yang dimulakan oleh PKMM, Parti Kebangsaan Melayu Melaya, itu satu penentangan total terhadap British, cara konfrontasi, penentangan total. Yang keduanya, cara yang diambil oleh Dato' On Tengku Abdul Rahman ini, apa yang kita namakan peaceful cooperation. Kita tak nafikan dia juga nak kemerdekaan, tetapi cara dia cara peaceful cooperation. Sebab itu, oleh kerana taktiknya peaceful cooperation, mereka bersedia untuk jadi pegawai British. Jadi jangan dinafikan bahawa Dato' On Tengku Abdul Rahman pernah menjadi pegawai British, kerana cara mereka ialah peaceful cooperation. Dato' On jadi Menteri Besar Johor, Tengku Abdul Rahman pernah jadi pegawai daerah dan berjalan.
Tetapi sejarah telah semacam di-hijack yang meletakkan bahawa pejuang kemerdekaan hanya pemimpin UMNO. Itu yang tak tepat. Kita tidak menafikan mereka juga memperjuangkan untuk kemerdekaan, tetapi jangan deny, jangan ketepikan, jangan menafikan perjuangan mereka-mereka yang lain yang telah dimulakan oleh PKM, Parti Kebangsaan Melayu. Dan dalam konteks ucapan saudara Haji Mat Sabu sendiri menyebut itu contoh-contoh itu, termasuk contoh yang berikan ialah Mat Indra. Mat Indra sebagai pejuang kemerdekaan negara. Dan ini dibuktikan, diakui oleh buku-buku ini, buku yang saudara Mat Sabu dah tunjuk kemarin ini, buku Pengukir Nama Johor, beberapa orang yang dianggap sebagai pejuang kemerdekaan daripada Johor. 22 orang semua sekali, termasuk Mat Indra. Ini yang diakui oleh ahli sejarah, yang diakui secara resmi oleh kerajaan negeri Johor. Kata-kata aluan dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Ghani sebagai Menteri Besar pada masa itu. Ini akui. So oleh kerana itu, apa yang disebut oleh saudara Haji Mat Sabu bahawa Mat Indra adalah pejuang kemerdekaan adalah sesuatu yang benar dan tepat, tak boleh dipertikaikan. Malah UMNO telah melakukan satu jenayah yang menyatakan bahawa Mat Indra adalah komunis. Itu satu jenayah yang dilakukan oleh UMNO. Saudara boleh bayangkan, sebagaimana kita boleh bayangkan keluarga-keluarga di Bukit Kepong tu, apa yang dinamakan dia bukan balai polis, rumah pasung itu. Kita juga harus menyedari bagaimana perasaan keluarga Mat Indra, seorang pejuang kemerdekaan yang dituduh komunis oleh UMNO. Ini satu-satu jenayah yang dilakukan oleh UMNO. Jadi sebab itu kita perlulah memahami bahawa apa yang perlu kita lakukan ialah penulisan semula sejarah yang kerajaan harus bertanggungjawab. Walaupun penulisan sejarah ini dalam banyak keadaan memang dibuat untuk kepentingan politik parti yang memerintah. Kita tidak menafikan di kalangan pemimpin UMNO yang berjuang kemerdekaan, tetapi biarlah sejarah itu ditulis secara tepat dan secara betul. Jadi ini JIS yang disebut oleh saudara Haji Mat Sabu dalam kenyataannya. Sedikit pun tak ada satu kenyataan yang membela komunis, ada. Sebab perjuangan PAS menolak ideologi komunis dan menolak perjuangan komunis. Ini pendirian PAS. Dan teks dalam ada transkrip daripada teks ini jelas. Transkrip daripada ucapan penuhnya ucapan saya 21 yang telah diseleweng jauh oleh putusan. Yang tu kita akan tindakan susulan. Jadi apa yang penting sekarang ni kita nak betulkan balik perspektif sejarah itu, supaya kita menulis sejarah secara jujur, secara adil, letakkan sesuatu itu kena pada tempatnya. Mereka yang betul-betul berjuang adalah mestilah diakui dan diiktiraf. Ada penulisan yang macam-macam yang menyebut tentang hari kemerdekaan ni. Mak Sabu kata hari apa benda ni, hari kepunyaan UMNO, bukan macam tu. Semacam cara sambutan itu macam kemerdekaan ni UMNO punya, bukan kepunyaan rakyat. Sebab itu hambar. Rakyat tidak merasakan bahawa ini satu perjuangan yang mereka kongsi bersama. Sebab cara dibuat itu portraykan seolah-olahnya UMNO, bukan yang lain. Sedangkan keluarga daripada pejuang-pejuang kemerdekaan ini terlalu ramai yang seharusnya dihargai perjuangan mereka itu. Banyak lagi saya tak sebut. Di Sarawak, Rosli Dolby itu juga pejuang kemerdekaan.
Jadi betulkan sejarah ini. Ini gist apa yang disebut oleh saudara Haji Mat Sabu dalam ucapannya di Globe, tapi telah diselewengkan oleh banyak media lah. Jadi kita minta ini dibetulkan secara jujur, insya-Allah. So saya rasa itu antara main yang saya nak sebut ini. Sebab Peguam pun dia raya juga sebab kita. Ya. Malam ni bincang dan kita akan segerakanlah. Sebab penyelewengan dibuat oleh utusan terlalu jauh daripada apa yang saya ucap, yang menimbulkan saya dimaki hamun sudah hari yang ke-11 hari ini. Okey. Ya. Untuk ganggu ketua kerajaan aku semua ada dalam buku sejarah bahawa mereka adalah pejuang. Jadi saya tak macam tak timbul soalan bahawa perlu ditulis semula sebab memang dah ada nama-nama ni. Ahmad Mustamah tu semua ada dalam buku sejarah yang daripada saya belajar sekolah ni. Jadi macam mana tu? Jelas sikit. Dia tulis tu sekadar sepintas lalu je. Sedangkan mereka ini pioneers dari sudut itu selepas daripada Perang Dunia Kedua ini. Mereka seharusnya yang ditunjulkan, tetapi oleh kerana sejarah ini dipengaruhi oleh British, kerana kepada British orang-orang ini sebagai penderhaka sebenarnya, sebagai penderhaka. Mereka longgokkan mana yang menentang British itu sebagai komunis. Ini yang menimbulkan salah faham di kalangan masyarakat kita. Jadi sebab itu apabila ditunjukkan, saudara ikuti perkembangan sejarah kemerdekaan tanah air, siapa yang ditunjukkan? Setiap kali ada kemerdekaan negara, ada ke gambar-gambar ini ditunjukkan? Burhanuddin baik, Bustamah baik, Isa Haji Muhammad baik, apa yang ditunjukkan hanya dua orang, Datuk Ong, Tengku dan seterusnya. Kita tidak menafikan mereka berjuang untuk kemerdekaan, tetapi jangan gelapkan mereka-mereka yang lain tu. Ya. Kenapa Datuk panggil Mat Indra? Ia satu pembohongan yang Mat Indra adalah seorang komunis. Ya. Mat Indra adalah seorang Melayu yang memang mengetuai kegiatan komunis Ya. di Sabah. Ini contoh sejarah yang diteliti semula. Dan mana tuan? Para akhir ya. Pembohongan ini. Itu pun para akhir pemuda. Okey, saya baca ya. Mengikut keterangan Abdul Kadir, perjuangan Mat Indra berlainan dengan perjuangan Bintang 3. Mat Indra berjuang semata-mata untuk menghalau Inggeris dari tanah airnya supaya dia dan rakyat seluruhnya bebas menghidu udara kemerdekaan di negaranya sendiri. Dia tidak menyengutukan perjuangannya dengan perjuangan Parti Komunis Melaya atau Bintang 3 yang ingin memerintah negara ini. Selain itu, perjuangan secara gorila dilakukan oleh Mat Indra atas desakan keadaan, kerana Mat Indra sentiasa menjadi buruan Inggeris sejak api diharamkan. Dia masuk parti ini, parti PKM itu bahagian api pemuda lah. Ya, dan ini pengakuan oleh penulis ini. Dia tidak pernah menghayati perjuangan komunis, tetapi dia menentang British. Waktu semua diharamkan kecuali UMNO. Ya. 1948. Ya. Ingat, semua parti politik diharamkan. 1948. Hizbul Muslimin tahun 48 diharamkan, dan seterusnya yang lain-lain. Jadi ini So maksudnya pada Datuk Mat Indra bukannya seorang komunis. bukan komunis. Diakui oleh sejarah yang ditulis semula, kalau nak kata semula, dalam bentuk yang kecil-kecilan oleh negeri Johor ni. Tapi Ya. dia terdesak untuk menyertai kegiatan komunis. Tidak juga, dia cuma Ini Ya. buku ni. Ada disebut situ pembohongan yang Ya. mereka lakukan dalam ya. lain yang mereka katakan. Kalau you baca seluruhnya dalam buku ini menggambarkan bahawa apa yang disebut tentang Mat Indra oleh kebiasaan yang menulis itu tak betul. Dia kena, ini yang otoritatif yang dibuat kajian oleh Johor sendiri. So Jadi- pada pendapat Datuk, adakah pihak komunis menyumbang langsung kepada kemerdekaan? Saya tak bercakap tentang komunis hari ini. Ya, sebab kami telah menolak perjuangan komunis dan menolak ideologi komunis. Yang kami bercakap ialah tentang perjuangan kemerdekaan. Mat Indra salah satu daripada contoh, di samping yang lain-lain yang ramai lagi sebelum itu. Ya. Datuk, tapi dalam statement sebelum yang disiarkan, Ya. Tuan Haji Mat Sabu kata UMNO
Tung Hussein On tu bukan pejuang sebenar. Adakah itu dinafikan? Maknanya dia tak cakap macam itulah dalam ucapan. Ucapan saya panjang. Ya. Tapi dia ambil yang tu. Saya kata kalau nak letakkan Tengku Rahman Dato' On pejuang kemerdekaan, okey, masukkan bersama tokoh-tokoh yang lain. Itu. Jadi itulah masalahnya sekarang bila sejarah tu dah lari jauh. Orang dah malah tak tahu pun siapa pejuang-pejuang kemerdekaan. Jadi apa semalam perjumpaan dengan cuba berjumpa dengan keluarga salah seorang anak anggota polis? Saya jumpa dengan adik Mak Indra. Adik Mak Indra. Yang anak polis tu tak mau. Anak polis tu saya memang nak pergi tapi oleh kerana UMNO cuba menghalang. Apa tu berjalannya? Saya pergi di raya, jalan raya. Saya nak pergi Melayu boleh? Kan sekarang ni mesti raya. Saya nak sebut tujuan UMNO ni duk main isu ni pasal nak tutup dia punya penyelewengan dalam daftar pemilih. Ini dalam daftar pemilih. Dalam select komiti pun hangat-hangat tai ayam je nampaknya. Dia punya tu nak tutup semua penyelewengan ini. Cincin pun dia nak tutup, banyak lagi yang dia nak tutup. Jadi bawa isu ni. Tetapi saya rasa lepas ini dia akan backfire kepada UMNO. Sebab sejarah ini membuktikan bahawa apa yang disebut oleh UMNO itu tak betul, tak tepat. Oleh ini kalau nak kata UMNO sendiri. Saya sebut semalam di Johor dalam press conference, UMNO sedang menggali lubang mereka sendiri. Dengan pendedahan buku yang dibuat oleh kerajaan negeri Johor sendiri ini, dan rakyat Johor sekarang begitu berbangga terhadap Mak Indra yang dianggap sebagai pejuang yang selama ini dilupakan sejarah. Dan dia kebetulan pula orang asal Jawa, dan Johor ni banyak orang-orang asal Jawa. Dan mereka mula berbangga dengan sejarah perjuangan mereka sekarang ini. Okey. Itu hak dia lah. Dia nak buat roadshow, nak buat apa. Tapi saya rasa setengah jalan je. Bila dia tahu ni, melainkan dia tak jujur dengan sejarah, dia boleh lah. Sekali dah benda ni terdedah, apa dia nak roadshow apa? Saya rasa tak, itu sia-sia je. Betul, kita cabar UMNO untuk mengadakan debat berhubung dengan isu siapa pejuang kemerdekaan sebenar, dan insya-Allah penerangan kita pun akan hantar surat resmi untuk kita cabar kepimpinan parti UMNO untuk turun berdebat dengan Saudara Mak Sabu, dan kita cabar timbalan presiden lawan timbalan presiden bawah label dia lah, label parti. InsyaAllah. Saya dah sebut tadi, saya dah sebut sikap PAS ialah menolak ideologi komunis dan menolak perjuangan komunis. Apa yang you nak tanya tu serah pada rakyat lah nak nilai macam mana. Tapi bagi kita, pendidikan kita jelas. Kita menolak ideologi komunis dan perjuangan komunis. Nak tanya, macam mana boleh timbul cerita pas last time yang cabarkan Nasrul ni untuk berdebat dengan dia tak rujuk pada kita tu. Tak rujuk pada kita. Stand partinya ialah kita bersedia, tapi dengan level yang betul lah. Kalau timbalan presiden PAS, timbalan presiden UMNO. Kalau ketua pemuda UMNO, ketua pemuda PAS, siapa? Boleh. InsyaAllah. Secara peribadi pun, ketua pemuda Khairi tidak banyaklah mengecam saya dalam hal ini. Yang banyak maki hamun saya, so saya bertaubat, bertakwa ialah timbalan presiden UMNO. Jadi eloklah kita bertemu dengan beliau. Sama ada nak panggil debat kan, nak panggil dialog kan, nak panggil bincang kan, ikut. Tapi Khairi dengan penuh hormat pada dia, dengan kebijaksanaan yang ada pada dia tidak menyerang saya secara peribadi dalam hal sejak daripada isu ini timbul 27 bulan sampai sekarang. Yang banyak sekali ialah timbalan Perdana Menteri. Kebetulan timbalan Perdana Menteri juga orang ahli parlimen yang di kawasan yang ada Bukit Kepong berdekatan atau ada daerah situ. Jadi eloklah saya berdepan dengan dia yang banyak sekali, termasuk dia suruh saya bertaubat dan sebagainya. Saya pun nak tanya dia juga di mana unsur yang perlu saya bertaubat. Sebab saya pun nak belajar juga daripada seorang tokoh ulama macam Mahyudin Yassin tu. Itulah saya nak tanya gitulah. Saudara sebut tentang buku sejarah tadi. Okey, saya darjah 1 tahun 68.
sampai kita katakan 6, kita katakan 5, 7 atau 8. Okey. Buku sejarah waktu itu yang saya baca di sekolah lah buku sejarah Inggeris. Yang disebut adalah Francis Ham. Yang disebut adalah Hugh Low. Bukannya pejuang-pejuang kemerdekaan yang disebut tadi itu. Selepas desakan-desakan dibuat, barulah silibus sejarah ditulis semula. Barulah nama Tok Janggut, barulah nama Tok Gajah, Dr. Baharudin itu dimasukkan semula. Jadi saya nak ingatkan balik bahawa waktu kami sekolah dulu yang diagungkan adalah British. Datuk Mahathir Rela dianggap pengkhianat. Itu buku sejarah. Jadi bagaimana, cuba bayangkan bagaimana sejarah itu digelapkan, dan barulah dengan desakan pejuang kemerdekaan yang digelapkan itu, barulah sejarah negara itu ditulis semula. Jadi saya nak ingatkan bahawa awal sejarah yang diajar di sekolah juga mengagungkan British. Jadi itu cerita sebenarnya. Untuk sikit ya. Boleh. Sebelum itu. Sejak. Sebelum daripada itu. Ya. Bagi membukukan apa yang Datuk sebutkan tadi ya. Saya bacakan satu line ini ya. Orang-orang yang rapat dan mengenali pribadi Mat Indra secara dekat menafikan pembohongan tersebut. Mereka tidak mempercayai bahawa inilah sifat-sifat Mat Indra. Mereka mempersoalkan bagaimana dengan sekelip mata sifat-sifat terpuji Mat Indra boleh bertukar menjadi sifat-sifat keji. Ini line yang cukup penting ya. Jadi apa yang buku ini nyatakan secara autoritatifnya adalah menafikan segala pembohongan tentang demonization tentang pribadi Mat Indra. Betul. Slide apa ni meminta supaya hal itu dijelaskan. Yelah, kita nak tutup mulut manusia ni payah. Nak sekat dia daripada nak bercakap tentang kita kata itu hak dia lah, dia nak bercakap, tapi kita ada jawapan kita kepada apa yang dikemukakan, insya-Allah. Dia nak sebut apa, kita akan jawab, insya-Allah. Ya. Saya rasa kalau UMNO ikhlas, PM boleh tubuh sajatan kuasa kabinet untuk tulis kembali sejarah negara, dan kita boleh hantar wakil-wakil kita ahli sejarah kita untuk participate. Ya. Tapi kena ikhlas lah. Jadi ini tawaran terbuka kita. Ya. Jadi Najib boleh umumkan dalam mesyuarat kabinet akan datang. Okey, ditubuhkan di peringkat kabinet sajatan kuasa tak tulis balik sejarah negara, sejarah kemerdekaan negara. Jadi ambil semua pihak untuk duduk dalam kuasa ini, barulah sejarah negara boleh ditulis dengan adil dan tepat. Itu cadangan kita. Saya ulang lagi tawaran seorang peguam yang asal Johor. Mereka mengatakan kalau keluarga Rumah Pasung Bukit Kepung yang terlibat peristiwa tahun 50 berasa terinaya dan perlu menerima pampasan, maka beliau sedia mewakili keluarga itu untuk menuntut pampasan daripada kerajaan British seperti mangsa serangan terhadap Batang Kali. Dibawa dalam parlimen berkali-kali, akhirnya kerajaan British membayar pampasan kepada mereka. Jadi peguam daripada Johor, seorang ahli PAS, saya ulang lagi sekali, dia bersedia untuk membela keluarga untuk menuntut pampasan kepada kerajaan British. Karena waktu itu bendera di Rumah Pasung itu bendera Union Jack, bukan bendera Malaysia. Jadi para wartawan naklah kena letak, iaitu sebelum 31 Ogos tahun 57 dengan selepas dia ada satu bawah British, satu bawah Melayu Merdeka. Jadi kejadian itu di zaman British. Jadi pampasan mesti dituntut kepada kerajaan British, dan peguam bersedia kalau keluarga mereka sudi. Betul. Untuk mereka terus memandangkan isu. Yalah, dia pemuda, mungkin dia ada cara dia. Jadi mungkin dah khairi macam tu, dia respon lah bangkali. Itu je lah. Dan kita dah sebut lah. Dan kalau itu caranya untuk meredakan suasana, mungkin redalah selepas itu. Bila berdebat ataupun bencang, kebenaran akan wujud, ya lepas itu berhentilah. Jadi tak payah bangkit lagi lah. Kita nak cari kebenaran. Kalau kebenaran sudah diperolehi, okey, tak apa.
pihak Media PAS melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Media PAS asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.